kita meninggalkan perkara-perkara, contohnya apa, as-safasif, iaitu kita meninggalkan omong-omong kosong, qillatul kalam wa kasratul amal. Sedikit percakapan dan memperbanyakkan amalan. Okay. Saya terus kepada bacaan kitab. Saya minta maaf ni, sebenarnya kitab ni dalam bahasa Arab dan saya translate sikit-sikit lah dengan syarah. Okay, kita belajar syarah hadis. Jadi siapa yang ambil stam, dia biasa lah. Dia Syami, Fahmi, Ainul, kita biasa mentahkik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pemahaman hadis. Apa yang dimaksudkan dengan min husnil Islam al-mar'i, iaitu tanda-tanda kebaikan Islam pada seseorang Muslim. Disyarahkan oleh Dr. Mustafa Al-Bawah, dia kata min kamali islamihi wa tamamihi. Ia menunjukkan bahawa Islam seorang itu telah sempurna, wa alamat sidqu ikmanihi, dan menunjukkan kepada sidik benarnya iman seseorang itu. Wal mar'u yuradu bihil insan, dan seorang itu menuju ke arah menjadi seorang insan. Ma la ya'nihi, apa yang tidak bermanfaat padanya, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ma la yuhimmuhu min amri dini wa dunya, iaitu dia mengabaikan apa perkara yang tidak memberi manfaat padanya dari segi dunia dan akhiratnya. Minal af'al wal aqwal, termasuk iaitu yang meliputi al-af'al wal aqwal, perbuatan dan percakapan. Yuqalu, dikatakan, annahu al-amru ya'nihi, iaitu perkara-perkara yang macam saya cakap tadi lah. Idza ta'allaqat inayatu bihi wa kana li gharadi wa maqsuhi. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan menyebutkan diri dengan perkara-perkara yang disuruh, yang baiklah. Antara contoh yang diberi oleh Dr. Mustafa Al-Bawah, yang pertama adalah tujuan hadis ini disampaikan adalah untuk iqamah al-mujtama' al-fadil, iaitu untuk membina masyarakat yang baik. Yahrusu al-Islam ala salamatil mujtama', iaitu Islam ini menyuruh kepada membina masyarakat yang sejahtera. Wa yaishu an-nas wa amal wa wafa, iaitu dia nak, Islam ni nak lihat masyarakat ini hidup dalam keadaan keharmonian dan bersatu padu. La munaza'at bainahum wala husumat, tidak ada persengketaan dan tidak bermusuh. Kama yahrusu ala salamatil fardi, seperti mana tanggungjawab kita dalam menjaga diri kita sendiri. Salamatil fardi wa ayyishu fi hazid dunya sa'idan, dan Islam ini menuntut supaya kita ini bermuamalah dengan manusia dan kita ini hidup dengan bahagia. Ya'lifu wa yu'allif, kita menjaga dan kita memelihara. Yukrimu wa la yu'azzi, kita menghormati dan kita tidak mencela. Wa yakhruju min hafaizan rabihan wa aksaru ma yusiru syaqqai nas, dan mengelakkan perkara-perkara yang akhirnya hanya menyebabkan pertelingkahan sesama manusia. Wa yufsadul mujtama', mengelakkan perkara-perkara yang menghancurkan masyarakat. Wa yuhdunas al-mahalik tahbuku bainahum fi syu'un ba'din, dan mengelakkan manusia ini daripada mencampakkan diri mereka dalam perkara-perkara yang tidak penting. Yang kedua, al-istighal bima la ya'ni tudi', iaitu menyebutkan diri dalam perkara-perkara yang tidak menyia-nyiakannya, dan menunjukkan ataupun dia nak, Imam Mustafa Imam Nawawi ini, apa yang dimaksudkan oleh Nabi, nak tunjuk antara ciri-ciri lemahnya iman. Innal insan ya'ishu fi hadhihi dunya wan nas haulahu kasir. Okey, manusia ni, kita ni hidup secara beramai-ramai. Wal musyaghil wal alaqat kasirah mutanawwi'ah. Wal muslim mas'ulun an kullu amalin yaqumu bihi. Seorang muslim itu sebenarnya telah dipertanggungjawabkan atas setiap amalan yang dikerjakan. Wa an kulli sa'atin yaqdiha. Wa an kulli sa'atin yaqdiha, dan setiap masa yang telah disisiakan. Wa an kulli kalimatin yatakallamu biha, dan setiap perkataan yang kita telah sia-siakan. Fa iza ishtaghala al-insan bi kulli ma hawlahu, sekiranya manusia-manusia ini sibuk dalam memenuhkan masa mereka terhadap perkara-perkara yang tidak penting, wa tadkhulu fi syughuli la ta'nihi, maka dia termasuklah dengan
orang-orang yang sia-sia. Syaghaluhu zalika an ada'i wajibatihi. Sepatutnya dia mengerjakan perkara-perkara yang wajib ke atasnya wal qiyam bil mas'uliyatihi, dan menunaikan tanggungjawabnya. Fakana mukhizan fid dunya wa muqam fil akhirah wa kana zalika dalil dha'if idrakihi wa adamu tamkul khalqi nabawi nafsihi. Okay. Sekiranya dia abaikan perkara-perkara tersebut, maka dia akan dapat apa yang dia nak di dunia lah. Kalau kita sisihkan masa kita, maka tersisihlah masa tu. Kita dapat apa-apa lah, kita cuma dapat fun and pleasure je lah, keseronokan. Tapi yang mu'aqqatan, iaitu yang sementara. Dan akhirnya wa mu'aqiban fil akhirah, dan akhirnya jadi seksa di akhirah. Wa kana zalika dalilun da'fun idrakihi, dan itulah dia antara contoh lemah iman dia. Wa adamu tamakkunul khalqin nabawi min nafsihi, dan nak tunjukkan betapa lemahnya iman dia dan dia tidak berpegang kepada akhlak-akhlak, kepada akhlak Nabi dalam dirinya. Wa anna islami aqrabu, dan dia itu Islamnya hanyalah pada lisan dan bibirnya. Faham tak? Maksudnya kita mengaku kita Islam, tapi kita mengabaikan tanggungjawab Islam kita sebagai seorang Muslim. Kita mengaku kita Islam, tapi kita buang waktu, kita buat perkara-perkara yang munkar, kita buat perkara-perkara yang sia-sia, kita banyak berkhayal, dan akhirnya kita tidak memberi manfaat pada umat. Maka apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, kita ni hanyalah Islam sekadar lisan saja lah. Tak cukup lagi, tak kamil lagi Islam dalam diri kita. Okay. Antara tanda lain yang baik bagi seorang Muslim itu adalah bahawa dia melakukan setiap kewajipan dan dia meninggalkan perkara yang haram, seperti mana yang Nabi SAW nyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Saya rasa ni hadis pelajar tingkatan 4 silap saya. Seorang Muslim yang baik itu adalah orang yang tangan dan mulutnya tidak menyakiti orang lain. Okay, sekiranya Islam itu sangat baik, tentu saja dia tidak akan macam ni, sekiranya Islam orang itu baik, sekiranya diri dia itu baik, dia seorang Muslim yang baik, dia bukan sahaja meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang tidak senonoh, serta macam ni cakap? Macam ni cakap? Saya minta maaf, saya tak pandai sangat cakap. Jadi orang yang baik adalah orang yang menjaga lisan, iaitu perkataan dia, dan menjaga tangan dia, iaitu perbuatan dia, daripada menyakiti orang lain. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Maksudnya menjaga lisan ini adalah kita tidak menyatakan ataupun kita tidak mengkaulkan ataupun kita tidak menakwalkan perkara-perkara yang menyakitkan hati kawan kita. Contohnya, kita mengumpat, kita mengata, kita mengutuk, kita mengherdik, kita menghina. Itu kan perkara-perkara yang akhirnya membawa pada permusuhan, dan jelas ia adalah sia-sia. Kalau perbuatan, macam biasalah kita memukul, perbuatan yang menyakitkan lah. Okay. Menjaga lisan, penting. Ini saya tengah pilih poin-poin yang penting. Ini jumpa. Saya ambil kata-kata Umar bin Abdul Aziz, man ada kalamihi min amalihi killa kalamuhu illa fima haqiqah. Barang siapa yang menghitung kata-katanya dibandingkan dengan perbuatannya, tentu dia akan berbicara sedikit, kecuali dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Katanya benar, apa yang dimaksudkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni adalah, macam ni cakap, ringkasnya, kurangkan bercakap, banyakkan kerja lah. Saya tak berniat bercakap panjang pun. Saya bagi tahulah saya menggunakan kitab Al-Wafi, dan saya berharap rakan-rakan lain pun dapat berkongsi sama-sama. Saya suka perbincangan dua hala supaya idea itu lebih banyak dan percampuran idea yang menarik lah. Okey lah.
Saya rasa saya dah habis. Okey, terima kasih kepada pembentang kita di atas perkongsian yang sangat mantap dan padu ya. Okey, kat sini ada sesiapa ke lagi yang nak kongsi sebarang pendapat ataupun ilmu? Okey, kalau tak ada, saya nak kongsikan sedikitlah apa yang saya pernah dengar daripada perkongsian Imam Muda Hassan, yang mana tadi saudara Arif Hazib pernah ada cakap yang kita membuat sesuatu perkara tu mestilah memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi macam mana kita nak tahu kita 3 perkara yang menjadikan kita ni berguna dan bermanfaat kepada orang lain. Yang pertama adalah kita tengok kepada apa yang kita baca. Yang ni ilmu, buku yang kita baca tu lah. Yang kedua, majlis apa yang kita selalu hadiri. Majlis ilmu ke, karaoke ke. Oleh itu kita boleh nampak adakah kita ini bermanfaat kepada orang lain atau tidak. Dan yang ketiga adalah kita tengok siapa circle kita. Siapa orang di sekeliling kita. Macam tu. Faham ke? Harap faham lagi. Ada lagi ke sesiapa yang nak kongsi sebarang ilmu ke, tak kisah pasal apa-apa pun. Jadi ke? Abang Azhari macam nak share something ya? Pandai je sebut. Nak tanya soalan lah dekat Ustaz Arif. Kalau dalam konteks kita kan, macam orang Melayu ni kan, apa kadang-kadang yang Arif nampak lah perbuatan yang tidak bermanfaat tu. Dia sebab dia setiap bangsa tu biasanya lah kan, dia punya klise, dia punya sidekick tu kan. Kadang-kadang perbuatan yang dia selalu buat. Kalau orang Melayu ni apa dia? Contohnya lah kan. Ini macam merujuk pada kata-kata Dr. Mahathir, Melayu itu malas. Saya tak berani bicara tentang Melayu itu malas. Saya rasa itu kalau nak kata Melayu itu malas, itulah sifat malas itu adalah umum bagi semua orang. Tak kisah bangsa dia Melayu ke, dia bukan Melayu ke, sifat malas itu memang ada. Kalau orang Melayu, saya tak pastilah secara umumnya benda-benda yang banyak buat orang Melayu banyak sia-siakan. Saya tak rujuk pada konteks Melayu, tapi saya rasa paling banyak yang manusia sia-siakan adalah masa mudanya. Muda lah. Saya cakap masa muda ni sebenarnya adalah masa yang mana kita membentuk diri kita, masa yang mana kita mencari identiti kita, masa kita menjadi mahasiswa dan masa kita menjadi belia, itu adalah perlu dikontribusikan kepada masyarakat. Sebab kekurangan bangsa kita adalah kita tidak suka membaca. Apabila kita tak suka membaca, maka kita akan melahirkan kader yang bagus, yang mampu menjadi pelapis, yang mampu menjadi pembangun tulang belakang kepada masyarakat. Saya suka melihat adik-adik daripada Fikus mengkontribusi masa mereka ke dalam pepias dan kerja-kerja amal, dan dalam masa yang sama mereka ini berjihadah, iaitu berusaha dalam menuntut ilmu. Sebab bagi saya, apa yang paling menyedihkan adalah ramai orang yang belajar ataupun ramai orang yang menghabiskan waktu mudanya sekadar belajar, tapi ilmu yang dia ada dia tidak manfaatkan kepada orang lain. Ramai orang yang menjadi mahasiswa itu sekadar asyafah wal lisan, iaitu sekadar perkataan mahasiswa je, sedangkan perkataan maha itu adalah menunjuk yang paling besar, dan siswa itu menunjuk kepada pelajar. Jadi mahasiswa adalah menunjukkan pelajar yang paling terpelajar, dan mahasiswa melahirkan belia yang maha belia.
dan melahirkan, maksudnya maha belia ini adalah belia yang hebat, yang maha. Maksudnya dia berjaya untuk mengkontribusikan ilmu, amal dan pemikirannya ke dalam masyarakat. Faham tak? Saya tak nak rujuk kepada kekurangan, tetapi saya lebih describe kepada, itu kekurangan lah, yang perlu diatasi. Kadang-kadang, sebabkan kita ni tak mahu membaca, kita bukan sahaja menjadi insan yang lemah, tapi saya banyak cakap ni untuk diri saya sendiri lah, sebab saya pun sebenarnya ada mood juga. Kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita tak baca, kadang-kadang kita banyak reka dan lain-lain kan. Jadi cara kita untuk atasi permasalahan kita adalah dengan kita rajin-rajinlah belajar. Kalau kita jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang memanfaatkan masa kita dengan baik. Kalau kita dalam belia, kita jadilah belia yang memberi manfaat kepada masyarakat. Dan kedua-dua golongan mahasiswa dan belia ini adalah golongan yang sama. Sebenarnya dalam platform ABIM sendiri, dalam platform PKPM ataupun ABIM ataupun Wadah ataupun Pepias, inilah dia platform yang terbaik untuk sebagai manusia ataupun sebagai kita sebagai pelajar, mahasiswa dan belia, kita kontribusi masa kita dengan baik. Setuju kot. Tak tahu menjawab ke tak? Menjawab ni. Menjawab. Terima kasih ya. Ada soalan lain? Ada soalan lain ke? Kalau tak ada, saya nak tambah sikit apa yang saudara Arif Haziq cakap tu. Macam apa yang saya pernah dengar pada perkongsian saudara Khairul Jama'i, seorang backpacker, traveller. Dia pernah cakap, kan, popular tu. Masa muda ni adalah zaman berapi-rapi. Iaitu masa muda ni lah yang masa yang kita masih kuat, masih ada kudrat yang mana kita perlu sumbangkan kepada masyarakat. Lagi-lagi kita mahasiswa ni adalah mahasiswa ni dia punya, bila kita pusing, kita akan balik kepada masyarakat juga. Yang mana kita buat macam kerja kesukarelawanan, macam dalam wadah, dalam Pepias, dalam wadah ABIS ni macam kita sangat tekankan aspek skop kesukarelawanan. Jadi itu bagi saya dah sangat membentuk satu generasi muda yang sangat bermanfaat kepada orang lain. Jadi yang dia pernah cakap juga, masa muda ni adalah sejarah yang mana ianya akan membentuk kita, yang mana ianya akan membentuk siapa kita pada masa akan datang. Itu sahaja. Jadi ada lagi ke soalan ataupun perkongsian? Abang Bilal ada Abang Bilal. Selalu Abang Bilal pengisian tambahan Abang Bilal, mantap. No comment. Abang Azhari nak tambah. Saya suka saja dengan Abang Azhari cakap. Okey, jadi terima kasih kepada Ustaz Arif. Saya sempat dengar kejap je tadi. Tadi ada urusan sikit. Jadi saya beranggapan bahawa tadi Arif membentangkan hadis 12 Imam Nawawi yang maksudnya sebahagian daripada keelokan mukmin itu bila dia meninggalkan apa perkara yang tidak berfaedah lah bagi dia. Ini jelas lah ya. Sebab bila kita tinggalkan banyak perkara yang tak berfaedah tu, secara tak langsungnya kita boleh buat benda yang berfaedah lah. Nampak tak? Ada macam tu Bila kita tinggalkan satu benda yang tu, kita boleh buat benda yang lain. Dan setujulah dengan apa yang Hasanah sebut tadi kan. Saya pun ada subscribe juga channel KJ tu kan. Itu antara channel-channel yang bagus lah untuk kita ambil inspirasi. Kalau kita tak boleh travel macam tu, kita ikut kita cuba follow orang-orang yang macam tu lah. Dan biasanya beredar biasanya sini-sini sebutlah zaman kita hidup ni ada, zaman perjuangan kita ni ada 3 atau 4 fasa lah ya.
Yang pertama zaman belajar. Zaman belajar tu semua boleh. Kita mampu buat semua kan. Ya. Bila mak internet hang sikit. Belumlah dekat Felda dia hang sikit. Masa zaman muda ni kita kurang apa? Kita kurang apa? Kita tak ada duit. Kita tak berapa ada duit, kita tak berapa ada orang kata apa? Tapi kita ada masa, kita ada tenaga kan ya. Bila orang yang dah kerja tu dia ada duit tapi dia tak ada masa. Kan? Dia tak ada masa. Kalau yang orang tua pula dia ada duit tapi dia yalah samalah dia ada duit dia ada duit dia ada duit tapi dia tak ada masa, tak ada tenaga lah ya. Dan kebanyakan masanya adalah duit ni jarang menjadi penghalang lah kepada apa yang kita nak buat. Biasanya melibatkan tenaga dan juga masa tu yang penting ya. Contohnya macam zaman dulu lah waktu saya pergi selalu ikut program kemanusiaan kan ke Indonesia, Thailand dan juga beberapa negara lagi. Masa tu memang kita tak ada duit pun kan, tapi kita ada masa dan kita ada tenaga tu ya. Dan bila kerja masa tu dah tak ada sangat lah ya. Walaupun bukanlah kata duit tu ada kan, tapi boleh lah kan ya. Jadi sebenarnya saya kira begitulah ya. Masa kita muda ni lah waktu yang paling sesuai untuk kita meneroka lah ya. Kita juga perlu jugalah fikirkan tentang orang kata apa masa depan semua kan, buat saving semua. Tapi kalau kita tak buat apa yang kita patut buat, kita tak meneroka alam, kita tak berpartisipasi dalam jemaah, kita tidak membuat apa kita tidak turun ke program-program membantu anak-anak muda semua kan ya. Jadi tak ada orang dah nak buat kerana masyarakat ini adalah yang membentuknya adalah kita jugalah ya. Dan kita dah tak ada figure-figure orang kata apa pendakwah yang ada sejuta umat macam dulu ya. Kita ni lah yang orang kata apa yang menjadi galang ganti lah ya untuk membuat kerja-kerja tu. Dan kalau kita tidak mengambil tanggungjawab tu tak ada orang dah nak buat ya. Jadi bila kita kurangkan perkara-perkara yang agak kurang bermanfaat, kita dapat buat perkara yang bermanfaat ya. Contohnya dia dalam hidup ni memang benda yang kadang-kadang tak bermanfaat tu memang best lah kan. Contohnya main game kan. Kalau main game tu memang orang kata tak sedar dunia lah kan. Tengok-tengok dah 4 jam, 5 jam. Ataupun tengok apa. Sebagai seorang guru lah ya, saya lihat bahawa kadang-kadang belajar dia memang suka macam tu. Main game, lepas tu tengok drama kan. Kalau yang perempuan suka tengok drama Korea kan. Jadi dia tahu semua Korea drama ya. Jadi bila begitu kita maklumlah bahawa kadang-kadang mereka ni kita tanya awak pernah tak memancing ke, awak pernah tak pergi zoo negara ke, tak pernah pergi jadi dia banyak lebih kepada orang kata kehidupan yang agak terpuruk dalam kepompong dia ya. Dan itu tidak bagus untuk perkembangan orang kata apa perkembangan psikomotor dan juga komunikasi lah kan. Jadi selagi kita masih muda dan kita ada banyak tenaga ni, kita buatlah benda-benda yang kita nak buat. Dan terutama sekali adalah kita buat perkara-perkara yang bermanfaat lah, ya. Kenapa orang-orang dulu suka tanam pokok kan? Sebab dia tahu dia pokok tu bila dia tanam, contohnya pokok durian kan, dia umur dah 70-80, dia tahu dia tak akan dapat makan pokok durian tu, buah durian kan. Tapi dia tahu bahawa anak cucu dia nanti akan menikmatilah
hasil buah durian tu kan, tu adalah satu, bagi saya sebenarnya satu semangat hikmatus syuyukh fi hamasati syawab dalam orang-orang tua kita dulu walaupun mereka dah tua tapi mereka masih memandang ke depan lagi dan itu patut kita contohilah dalam kehidupan kita jadi itu sajalah boleh dapat dikongsikan. Terima kasih kepada yang memberi ruang. Okay, terima kasih. Satu perkongsian yang sangat menarik dan membuka minda kita semua sebagai seorang anak muda yang mana kita ni perlu sedar bahawa kita ni ada tanggungjawab kita di dalam masyarakat. Okay. Nak tambah sikit lah, nak tambah tentang Arif sebut tentang pembacaan tadi. Boleh. Memang betul lah Arif sebut tadi pembaca sebab bila membaca kita seolah-olah dapat kehidupan yang lain tau istilahnya kita seolah-olah kita menghidupi kehidupan penulis buku tu lah contohnya kita baca buku tentang sebuah novel novel yang hebat lah kan, jadi kita seolah-olah kita telah hidup dalam cerita tu lah dan kita dapat belajar begitu banyak hikmah dalam cerita tu. Begitu juga apabila kita membaca buku-buku yang bersifat akademik seolah-olah kita tidak menjalani kehidupan seorang penulis buku tu, contohnya Profesor Emeritus ke kan. Tapi dengan membaca kita dapat secebis ilmu daripada pengalaman dia sepanjang berpuluh-puluh tahun belajar menuntut ilmu tu lah Jadi dengan pembacaan tu kita dapat seolah-olah kita ni ada banyak, usia kita ni banyak Kerana itu mungkin salah satu sebab kenapa ulama'-ulama' dulu dapat begitu prolific, orang kata dapat menghasilkan kitab-kitab dengan begitu banyak sekali masakan tidak mereka mampu untuk hasilkan begitu banyak kitab jika mereka tidak membaca sebegitu banyak input yang mereka dapat kalau tak sebanyak tu tak mungkin mereka juga dapat menulis begitu banyak buku lah jadi seperti yang disebut oleh sastrawan negara A. Samad Said disebut sebelum kita nak menulis kita perlu membaca 5 kali dia ulang membaca tu dan bila kita banyak membaca barulah kita akan rasa macam penuh dalam fikiran kita ni dan kita akan cari jalan supaya kita dapat keluarkan juga ilmu dan kita dapat kongsikan ilmu tu salah satu caranya adalah dengan mengajar ataupun dengan menulis lah jadi intinya adalah pembacaan tu sebenarnya sangat sangat penting dalam kita untuk memanfaatkan masa kita lah kadang-kadang kita ni banyak masa sebenarnya tapi kita rasa macam kita tak ada masa kan macam saya lah sebagai pelajar kita rasa kita dah cukup sibuk kan tapi sebenarnya apa yang sibuk sangat dia macam itulah jadi kita assess balik bagaimana kita luangkan masa supaya kita dapat lakukan aktiviti, kita dapat partisipasi dalam aktiviti yang lebih bermanfaat. Baik, terima kasih kerana beri ruang sedikit Terima kasih. Ada lagi ke yang nak kongsikan? Apa ya, cukup. Lagi nak mesyuarat lagi ni. Ya. Panjang pula tadi. Okay, saya rasa setakat itu saja usul kita pada hari ini. Okay, apa yang dapat saya simpulkan pada usul kita ni, yang mana kayu ukur seseorang itu adalah bagaimana kita tengok dia memanfaatkan masa terluang dia. Sama ada dengan buat perkara yang bermanfaat ataupun sebaliknya.
Macam tu.